الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung pengajian kita muka surat 100. As-sanatu tsaminatu minal hijrah, tahun ke-8 hijrah. Qala al-musannif rahimahullah. Pada tahun ke-8 hijrah berlaku peperangan Mu'tah, pembukaan kota Mekah, peperangan Hunain dan peperangan Taif. Rasulullah SAW menyiapkan tentera ke Mu'tah seramai 3,000 orang untuk menyerang mereka yang membunuh utusan baginda yang dikirim untuk bertemu dengan ketua Busra. Kan Nabi selepas Suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Nabi buat murasalatul muluk, hantar utus surat kepada raja-raja yang berhampiran. Banyaklah pembawa-pembawa surat Rasulullah. Antaranya Nabi menghantar surat kepada ketua Busra yang berada di Syam. Kita tengok nota kaki di bawah. Rasulullah SAW melantik Al-Harith bin Umair untuk membawa surat Nabi kepada ketua Busra. Ketika Al-Harith sampai di tempat bernama Mu'tah, Jordan lah. Masuk ke Jordan, nak pergi ke Busra, Syria. Beliau disekat oleh Shurahbil bin Umar Al-Ghassani. Shurahbil berkata, boleh jadi kamu ini utusan Muhammad? Beliau berkata, ya. Kemudian Shurahbil memerintahkan orang-orangnya membunuh Al-Harith ini. Dan tiada utusan Nabi yang dibunuh oleh musuh selain dirinya seorang sahaja. Jadi peperangan Mu'tah ni sebabnya ialah kerana utusan Nabi dibunuh. Pembawa surat dibunuh di Jordan, di Mu'tah. Sebab tu Nabi hantar 3,000 tentera untuk berperang dengan tentera Rum yang berada di Mu'tah. Sebelum pergi, Nabi menyampaikan wasiat, pesanan-pesanan. Wasiat tu makna pesanan. Baginda menyampaikan beberapa pesanan kepada tentera. Antaranya, kamu akan menemui beberapa orang lelaki yang berada di dalam biara mereka, rumah ibadat mereka. Yang ni jangan ganggu. Jangan roboh rumah ibadat mereka.
orang-orang yang tak berperang, yang duduk dalam biara, dalam gereja, jangan usik mereka, jangan ganggu mereka. Nabi pesan adab-adab undang-undang perang. Nabi gariskan adab-adab peperangan. Mereka duduk menyendiri, maka janganlah kamu mengganggu mereka itu. Jangan bunuh wanita. Wanita tak bersalah, kecuali kalau wanita tu menjadi tentera, itu boleh dibunuh. Jangan bunuh wanita, kanak-kanak dan orang yang telah hilang penglihatannya. Jangan memotong pokok dan jangan meruntuhkan binatang. Perang dengan tentera, perang dengan musuh sahaja. Orang awam jangan dibunuh. Jangan potong pokok. Kecuali dalam peperangan Khaybar, Nabi ada mengarahkan potong pokok. Kerana Yahudi ini mereka berkubu di belakang kebun-kebun mereka. Mereka tak mau keluar. Jadi ditebang pokok-pokok mereka. Tujuannya ialah supaya mereka keluar. Yang ni pula Nabi larang potong pokok ni, pokok orang-orang awam, rakyat-rakyat yang tanam pokok. Janganlah kita rosak, binasakan pokok-pokok mereka. Ini adab dalam peperangan, bukan macam orang Yahudi. Bila perang, dia tembak hospital, sekolah, tempat-tempat orang awam, dewan dan sebagainya. Itu tidak mematuhi adab-adab dalam peperangan. Nabi kata, wa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Apabila kamu berperang, kamu membunuh, elokkan pembunuhan. Bunuh elok-elok, perang elok-elok. Innallaha katabal ihsan. Sungguhnya Allah mewajibkan buat elok-elok, buat baik. Fi kulli syai', pada semua benda. Sembelih elok-elok, bunuh elok-elok, perang elok-elok. Setelah sampai ke Mu'tah, para tentera Islam melihat tentera Rum yang terlalu ramai. Tentera Rum ni diriwayatkan jumlah mereka sangat besar, 200,000 orang. 200,000 nak lawan tentera Islam 3,000. Allahu Akbar. Maka orang Islam bila dapat maklumat macam tu, mereka berbincang, nak teruih ke ataupun kita hantar utusan minta madad. Madad ni minta Nabi hantar tambahan tentera. Nabi bantu kita, Nabi hantar lagi tentera-tentera dari Madinah. Jadi ada yang mencadang macam tu. Tapi Sayyidina Abdullah bin Rawahah dia kata tak perlu kita tunggu bantuan daripada Nabi di Madinah. Kita datang ini, tujuan kita ialah untuk syahid. Kita perang. Kalau menang, kita menang dengan penuh kemuliaan. Kalau kita gugur syahid. Inilah yang kita cari. Itu kata Abdullah bin Rawahah. Dia kata kita datang ini, kalau di sinilah ketentuan ajal kita, kita akan gugur syahid di sini. Mari kita berperang. Dia tiup semangat. Jadi dalam peperangan ini memanglah Sayyidina Abdullah bin Rawahah salah seorang penyair. Dia banyak mengungkapkan syair-syair yang indah. Dia terkorban dalam peperangan ini. Tak tunggu dah bantuan daripada Madinah. Tak perlu maklumkan kepada Nabi. 3,000 inilah kita akan lawan juga. Begitu. Maka berlakulah peperangan sehingga ketua Islam, pembawa bendera yang pertama itu, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu terkorban. Nabi cakap dah, seandainya Zaid terkorban, maka Ja'far bin Abu Talib akan memegang bendera. Sekiranya Sayyidina Ja'far meninggal dunia, Sayyidina Abdullah bin Rawahah pula sebagai pengganti. Nabi cakap itu seolah-olah Nabi dah nampak mukjizat Nabi. Nabi dah nampak dah. Tiga-tiga pemimpin ni akan gugur syahid. Nabi tak pernah dalam satu peperangan Nabi mengandaikan macam ni. Tak pernah Nabi kata pemegang bendera pertama, dua, ketiga. Tapi dalam peperangan Mu'tah, Nabi cakap ada 3 orang pemegang bendera. Bermula dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, kemudian Sayyidina Abdullah bin Rawah. Maka Ja'far bin Abu Talib yang digelar sebagai Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang boleh terbang, Ja'far yang bersayap, Ja'far At-Tayyar,
Kerana dia dipotong kedua-dua belah tangannya. Bahkan dipotong juga kedua-dua kakinya. Kerana dia memeluk bendera tu tak mau bagi jatuh. Dia sepupu Nabi. Ja'far bin Abu Talib. Nabi bela Sayyidina Ali. Ali bin Abi Talib. Dia abang Sayyidina Ali. Dia dibela oleh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ambil dia buat anak angkat. Nabi ambil Sayyidina Ali buat anak angkat. Rupa parah dia menyamai rupa Rasulullah. Di kalangan sahabat ada orang muka nak sama. Antaranya inilah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Selain daripada cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain, seorang daripada kepala sampai pusat macam Rasulullah, seorang lagi daripada pusat ke kaki, cara jalan, kulit kaki menyerupai Rasulullah. Jadi Sayyidina Ja'far ini antara orang yang muka dia macam Rasulullah. Segak. Segak, handsome, cara senyum, cara cakap, cara buka mulut, tutup mulut tu macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lagi sepupu Nabi juga. Yang tu nama Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith, Harith bin Abdul Muttalib. Itu pun muka macam Nabi juga. Tapi dia masuk Islam lambat, dia menentang Nabi. Dia Abu Sufyan bin Harith bersama dengan Abu Sufyan bin Harb, mereka berdua menentang Nabi. Sehingga dekat-dekat pembukaan kota Mekah, barulah mereka memeluk Islam. Jadi orang muka nak serupa. Dan Nabi kata, mukaku nak serupa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seorang sahabat nama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi yang juga lambat masuk Islam. Penduduk Taif, ketua Bani Thaqif. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, Nabi kata, aku melihat muka malaikat Jibril seperti Urwah ini. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Nanti kita akan baca peperangan Taif, peperangan Hunain. Dia ketua kumpulan jahat lah. Ketua kafir. Bila masuk Islam, Nabi puji dia, muka kamu macam muka malaikat Jibril alaihissalam. Maka Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi, muka macam Nabi, mengambil pedang itu, mengambil bendera itu, dan berperang sehingga tangan kanannya dicantas musuh. Maka dia memegang bendera dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya juga dicantas. Dan dia terus memeluk bendera itu. Sehingga akhirnya dia juga terkorban. Maka giliran Abdullah bin Rawahah. Rawahah bukan Rawahan tu. Abdullah bin Rawahah pula memegang bendera itu. Dan dia juga kemudiannya terkorban di dalam peperangan ini. Maka akhirnya bendera ini dipegang oleh seorang lelaki yang sangat berani. Iaitu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sayyidina Khalid baru masuk Islam di hujung tahun ke-7. Kita cerita petang kemarin. Dia anak saudara Sayyidatuna Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk Islam. Dalam peperangan ini dia berada di hadapan. Walaupun dia baru masuk Islam, mu'allaf, tapi dalam peperangan ini dia berada di hadapan setelah 3 pemimpin gugur syahid. Orang-orang Islam ni dah putus semangat. Banyak dah putus semangat, putus asa. Sayyidina Khalid memegang bendera itu dan mengatur strategi untuk berperang. Dan alhamdulillah, dengan kepintarannya, dengan kepakarannya, pengalamannya menjadi ketua panglima perang musyrikin, maka dia dapat menyusun strategi dan menakutkan tentera musuh sehingga akhirnya musuh meninggalkan medan peperangan. Jadi dia dapat menyelamatkan keadaan. Balik daripada perang ni, Nabi bagi gelaran kepadanya Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sayyidina Hamzah Asadullah, singa Allah. Sayyidina Khalid Saifullah, pedang Allah. Sayyidina Khalid ni dia meninggal di Syria dalam pemerintahan Bani Umayyah dan dia dikuburkan di Homs, salah satu bandar terkenal Hims di Syria. Maka akhirnya bendera itu dipegang oleh seorang lelaki yang sangat berani, iaitu Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Maka Sayyidina Khalid bin Al-Walid memerangi musuh dengan serangan yang dahsyat dengan kemahiran peperangan yang dimilikinya. Ramai musuh berjaya dibunuh
sehingga orang-orang Islam dapat menyelamatkan diri dari kejahatan musuh. Kemudian Sayyidina Khalid pulang ke Madinah dan usahanya itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah memberi gelaran lah, pedang Allah yang sentiasa terhunus. Nabi bagi satu pengiktirafan lah, takdir, penghargaan atas keberaniannya. Baru masuk Islam beberapa bulan, berada di depan dan mengambil alih. Bila semua ketua ni gugur, sahabat-sahabat terpinga-pinga, dia memberanikan diri mengambil alih, memegang bendera itu. Kalau semua tawaduk, semua tak mau jawatan pun masalah juga. Fardu kifayah. Tempat yang tak ada tu imam, semua pakat duk tolak, kena ada seorang yang berani menggalas tanggungjawab itu. Itu orang panggil fardu kifayah. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.